Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, manusia ni satu hari semua makhluk ni akan binasa. Masuk manusia, gunung, ganang, malaikat, tinggal Allah je. Itu bukti, waktu tu nyata dan jelas bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa Tuhan saja yang tak mati? Lain daripada Tuhan dicipta. Jadi yang dicipta ni kena mati. Sama ada malaikat, gunung, air, maka mati, mana binasa. Yang kita mati, malaikat mati, jin mati, langit, bumi binasa. Yang kekal, yang hidup, yang ada hanya Allah. Jadi itulah Tuhan kita, yang tidak mati dan dia selamanya hidup. Tak ada mula, tak ada akhir. Itu susah nak faham. Sebab manusia ni ada mula, akhir dia tak ada. Dia terus kekal. Tapi Allah tak ada mula, tak ada akhir. Itu payah manusia nak faham. Beyond, melampaui batas manusia untuk faham. Sebab dia Allah kan. Dia lain daripada semua makhluk dia. Mana dia sama. Kalau dia juga ada mula, dia bukan Tuhan lah. Jadi kita mati, dia tak mati. Kita hancur, dia tak hancur. Kita binasa, dia tak binasa. Kita tidur, dia tak tidur. Kita makan, dia tak makan. Kita minum, dia tak minum. Macam mana kita boleh faham? Kita manusia, kita tak boleh faham dia lah. Allah tak tidur. Dan Allah tak makan dan tak minum. Dan Allah tak perlu apa-apa. Dia memiliki segalanya. Jadi dia itu dia maha pemurah. Khazanahnya pula sangat luas. Dia memiliki segala-galanya dan dia boleh memiliki apa saja. Itu kita tak boleh faham. Dia kata jadi, dia jadi apa saja. Jadi langit, 7 petala langit, 7 benua. Jadi apa yang Allah mahu akan jadi, akan dapat. Tapi Allah tak perlu semua tu, kan? Jadi Allah cipta kita manusia dan jin yang perlu semua perkara. Yang perlu ini, perlu itu, perlu ini. Kita perlu makan, kita perlu tidur. Tak ada manusia dia tak tidur. Kalau tak tidur, susah. Ada kalau jumpa manusia tak tidur, cuba try tak tidur dia lah. Tak cuba tapi tak boleh tahan. Akan rosak otak dia. Ada manusia tidur je walau dalam bayang. Siapa dia? Hanzalah dan bapa dia dan datuk dia mungkin. Dalam habitnya
tabiat dia. Jadi tidur je. Dia jaga bila makan. Kalau dia jumpa yang benda dia suka, dia jaga. Cari makan dia jaga, kerja jaga, mengajar jaga. Tapi yang dia tak perlu ni, agama ni, tidur. Dalam salat pun tidur. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, dia dah mengantuk sangat lah. Ada orang tidur, dia dalam tidur. Bukan dalam bayan, dalam salat tidur. Lepas salat, baru jaga. Macam itu punya nak tidur. Jadi dia masa tak ada. Bila dia kerja, dia tak tidur. Bila dia bersama isteri, tak tidur. Makan, tak tidur. Bila duduk bayan, dia kata inilah masa aku tidur. Itulah yang Hanzalah bapa dia percaya. Inilah masa yang aku ada untuk tidur. Maka dia pun tunduk pandangan mana dan tidur sampailah habis. Lepas habis bayan, dia tanya apa Amir Sab cakap tadi. Jadi macam Allah bagi tahu dalam Quran, di kalangan kamu, dalam majlis kamu ya Rasulullah, ada munafik. Mereka tu duduk dalam majlis kamu, tapi selepas habis majlis, dia tanya dengan orang yang Allah bagi ilmu di kalangan sahabat Nabi, apa Nabi cakap. Macam itulah orang tidur dalam bayan. Perangai macam munafik. Yang munafik tu memang Allah tak bagi dia faham, walaupun dia tak tidur. Yang ni orang tidur ni memang tak dia dapat faham lah. Sebab dia tak gunakan sebab untuk faham. Allah bagi orang faham duduk bayan ni bukan orang tidur, orang beri tumpuan. Mata dia buka. Tapi Hanzalah tidak. Jadi dia tak percaya. Kita nak buktikan yang dia betul tidur. Dengan kita akan ambil gambar dia waktu duduk dalam bayan dan tunjukkan kat dia dan orang lain. Inilah akibat tidur dalam bayan. Allah tak bagi faham. Walaupun dia bukan munafik. Tapi munafik tu dia pun tak, kalau dia tak tidur atau dia tidur, duduk sama, agak boleh faham. Dan orang tidur dalam bayan pun Allah bagi faham. Jadi banyak orang jemaah tabligh kan, terutama yang lama-lama dalam usaha tu, dia dalam bayan tidur atau dia buat kerja lain. Apatah lagi bila bayan tu perkara yang sama juga, 6 perkara bayan subuh. Atau yang bagi bayan tu tak ada point lah, tak ada yang menyerlah point, melainkan 6 perkara. Jadi orang lama-lama tak pernah, yang dah lama dengar, dia pun tunduk. Dia jaga hanya bila orang tu kata siapa sedia keluar, maka dia pun terus bangkit. 4 bulan, setahun dah bagi nama, tak keluar-keluar. 2 tahun, 3 tahun. Sebab dia bukan bagi nama dengan betul-betul ingin nak keluar. Hanya gembira, bayan sudah selesai. Sekarang masa makan, sarapan. Jadi orang bau-bau, dia tak pernah dengar, dia pun jaga. Jadi satu orang bau, dia tanya, kenapa orang tu tidur? Dia pun heran tengok. Semua duduk rapat-rapat, suruh duduk rapat-rapat. Diorang semua duduk rapat-rapat, tapi semua tu tidur, dia kata. Apa sebab? Oh, orang tu kata, kamu bau. Nanti kalau kamu lama, kamu pun jadi macam mereka. Jadi orang lama-lama ni waktu di markas pun tidur, bayan subuh. Waktu keluar 4 bulan, setahun, 40 hari pun tidur. Jadi tuan bayangkan, tuan fikir apa yang dia faham. Lepas tu dia mengaku dia faham sebab dia lama.
dia mulalah menentang. Ada benda-benda yang kita baru faham, dapat faham, dia tak faham, dia pun menentang lah, melawan lah. Bila mula cakap kita Nabi, dia menentang. Tak boleh, nanti kita mengaku kita Nabi. Jadi orang lama-lama ni dia buat kumpulan lah menentang, buat kecoh. Bila datang faham bentuk jemaah harian untuk bangunkan kerja jemaah masjid, dia menentang. Jadi kerja dia menentang sebab dia tak faham. Dia tak faham sebab dia tak pernah duduk bayan dengan tumpuan. Allah tak bagi dia faham. Jadi orang lama-lama yang macam inilah, yang lama saja, tapi sebenarnya dia bodoh, dia tak faham, belagak faham. Jadi kecoh lah kerja tabligh. Tak habis-habis kerja tabligh kecoh. Yang buat kecohnya orang lama-lama ni lah, yang tidur dalam bayan, ataupun dalam bayan tak duduk, tak beri perhatian, borak, bual-bual. Jadi tuan-tuan yang mula kita punya perangai duduk bayan tidur, ini bukan sunnah. Tentu sekali tuan setuju dengan saya, dia bukan sunnah. Nabi memang tak duduk dengan bayan lah, dia bagi bayan. Kita nak kata tu Nabi tak duduk bayan, mana pula sunnah pula. Nabi memang tak duduk bayan. Tapi sahabat tu dia menangis, duduk bayan dengar tu, dia menangis, air mata keluar. Bila Nabi SAW beritahu kisah-kisah neraka, mereka menangis. Boleh orang tidur menangis? Boleh Hanzalah ni menangis? Kalau cerita takkan menangisnya. Dia tarik mata dia lah keluar, air mata tak ada. Dia semua menangis sehingga mereka balik rumah, mereka tak menangis lagi bila mereka sama bini, anak. So, siapa nama dia? Hanzalah namanya. Tapi sayang, Hanzalah kita yang bapa dia bagi nama pun salah. Muhammad Hanzalah. Sepatutnya tak payah letak Muhammad. Hanzalah tu tak ada makna, nama orang. Ini bapa dia kerana tak dengar bayan dengan faham, bagi nama anak pun salah. Muhammad Hanzalah. Kita boleh Muhammad Yasin, Muhammad, nama Nabi yang lain lah. Muhammad apa? Hamid. Hamid tu maknanya? Itu boleh lah. Ini tak faham agama, bagi nama anak yang pertama tu Muhammad Hanzalah. Sono nak jadi macam Hanzalah ni lah, tak tidur dalam bayan, menangis dalam bayan. Dia berlawanan dengan Hanzalah tu, sebab nama dia bukan Hanzalah, Muhammad Hanzalah, salah punya nama. Jadi dia Hanzalah menangis. Lepas tu balik rumah jumpa bini, anak, dia tak menangis, dia pun keluar, saya munafik. Abu Bakar kata, apa kau cakap ni? Apa sebab kau cakap kau munafik? Hanzalah kata, aku tadi waktu kita dengan Nabi tadi cerita akhirat, neraka, kita menangis. Tapi bila balik rumah, kita semua lupa. Kata Abu Bakar, aku macam tu juga. Mari kita dua-dua jumpa Nabi SAW. Jadi mereka dua-dua jumpa Nabi SAW, beritahu. Jadi Nabi bilang Hanzalah itu perkara sukar mau dibuat. Jadi kalau satu orang menangis waktu Nabi dengar bayan Nabi, kenapa dia menangis? Dia faham lah tu, Allah bagi dia faham. Munafik faham? Tak. Orang tidur faham? Tak. Orang tidur lepas bayan dia ketawa, bukan air mata keluar, ketawa. Ini masa sarapan sekarang, masa nak buat apa yang aku suka. Dan tadi bayan aku tak suka, aku dah faham semua. Inilah orang bodoh. Bodoh maknanya tahu tapi tak tahu. Enak.
Jadi tu orang yang tidur dalam bayan ni, sila ambil perhatian. Kamu sebenarnya orang bodoh. Belagak pandai. Duduk dalam bayan pun tak tahu adab. Duduk bayan basic. Sebelum kita boleh dapat tahu, kita kena duduk dengan tumpuan dan perhatian. Ini tak. Lepas tu mengaku tahu dan melawan pula, menentang pula. Allahu Akbar. Sebab itu dalam tabligh orang lama-lama banyak menentang. Sebenarnya dia tak faham sebab dia tak pernah duduk majlis-majlis elder sana di India, di Nizamuddin. Dia orang tak duduk dengan tumpuan. Dia sibuk minum, makan. Jadi maknanya Allah nak bagi faham, lepas tu mengaku faham sebab lama. Jadi mereka tu semuanya saja nak dapat nama je buat kerja dakwah. Dipanggil orang dakwah, tapi amal orang dakwah tak ada. Sebabnya mereka tak faham. Allah tak bagi faham, Allah tak bagi taufik untuk amal apa yang mereka faham. Jadi mereka hanya ada jubah je lah. Dan untuk menipu orang, mengkaburkan mata orang yang dia orang lama, kenalah pakai serban. Bergaya lah. Bergaya ni satu cara untuk menipu orang yang kita orang agama. Tapi orang nampak kita jubah, muka nampak gelap. Orang yang agama tak ada ni, walau berjubah, walau berserban, tapi muka dia tak boleh ditutup. Muka orang bertakwa ni dia bercahaya. Nak, walau hitam. Tapi muka orang yang tak takwa ni, walau putih, pudar, tak ada cahaya. Nah, murung, macam muka murung, macam tak ada cahaya lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, basic punya kita nak dapat tahulah. Allah bagi tahu, Allah bagi ilmu. Tapi kalau kita tak guna asbab ni, duduk dalam bayan dengan tumpuan, dengan perhatian, Allah tak bagi kita ilmu. Kita tak ambil makanan tu, Allah tak bagi lapar kita hilang. Kita duduk aja tengok. Asbab dia kita kena makan kan. Kita nak guna asbab. Konon tak hidup tanpa asbab, mana boleh. Kita hidup tak mau guna asbab, mana kita tak mau taat perintah Allah. Dan jangan pula percaya pada asbab. Percaya pada asbab kita sudah syirik. Kita hanya guna dia. Kita hanya makan, kita hanya minum. Itu bukan percaya. Makan boleh bagi hilang lapar, minum boleh hilang haus. Kita kerja, tapi bukan percaya kerja bagi makan, kerja bagi rezeki. Itu yang Allah mahu. Tapi apa berlaku hari ini, kita guna asbab dengan percaya asbab itu berkuasa. Itu yang masalah. Semua manusia begitulah. Dia guna asbab sebab asbab itu bagi faedah. Dia lari pada asbab tu sebab asbab bagi bahaya. Itu. Jadi tidur dalam bayan ni ialah orang yang dah awal lagi tak guna asbab untuk faham lah. Macam kita baca Quran, kita tak nak faham. Kita tak mau baca terjemahan dia dan tafsir. Mana Allah nak bagi faham? Quran yang diterjemah, yang ditafsir tu adalah asbab. Boleh kita saja baca Arab aja, faham. Kita tak tahu bahasa Arab, Melayu kita tahu bahasa, kita tak tahu, kita baca Arab. Nampak sangat kita tak nak guna asbab untuk bagi Allah bagi faham. Jadi kita kena guna baca yang terjemah. Lepas tu tak habis dengan terjemah tu, kita kena baca tafsir. Itu asbab untuk faham, tapi tak semesti kita boleh faham. Tapi itu asbab. Asbab ni kita kena guna tuan. Jadi jangan kata tak, Allah boleh bagi faham, Allah boleh faham. Aku tidur dalam bayan, Allah berkuasa faham. Allah berkuasa, tidur pun boleh bagi bayan. Tak makan pun Allah bagi boleh. Betul dalam berkuasa. Tapi kau tahu tak perintah Allah? Suruh kita bila lapar makan, suruh kita duduk bayan dengan tumpuan. Kita punya mata membuka, tak boleh tutup. Kan? Hanzalah dia tidur dalam bayan. Bertahun-tahun begitu, tak ada berubah. Sebab dia tak tahu, dia percaya mungkin duduk dalam bayan tu amalan bapa dia yang baik. Manusia ni dia ikut amalan bapa dia sebenarnya, yang buruk lah, yang baik dia tak ikut. Bapa dia takwa,
semayang, duduk bayan tumpuan. Dia tak. Yang baik tu dia takkan ikut, sebab syaitan tunjukkan yang baik tu buruk. Tapi yang buruk tu mak bapak buat, tak, syaitan tunjuk baik. Jadi Kak Hanzalah ni dia tunjukkan amalan bapak dia tidur baik. Dia ikutlah. Sebab itu dia jadi mengikut. Dia ingat tidur dalam bayan tu bagus. Allah perintah ke? Allah perintah ke? Saya tanya kamu. Allah perintah ke? Jadi Allah tak perintah, kenapa kamu buat? Untuk sukakan siapa? Hanzalah? Untuk sukakan diri. Adakah betul tu? Kalau kita tidur dalam bayan, ialah untuk sukakan nafsu kita. Nafsu suka tidur. Kita dah tak ada tempat lagi nak tidur. Masa pun tak ada dah. Sibuk dengan bekerja semua. Hanya masa nak tidur, masa tidur pun kita jaga untuk main Facebook, untuk kita buat benda lain. Jadi ada masa tidur, masa bayanan. Itulah kita berpura-pura, berlagak macam orang agama, orang dakwah. Kita tak buat sepatutnya basic, benda basic. Mula kita nak diberi faham oleh Allah, kita mau dengar. Itu mula dia. Itu pun tak mau buat. Kita nak lapar hilang, mula kita mau makan lah. Tak semestinya Allah akan bagi lapar kita hilang. Ada orang makan dia tak hilang, tapi kita kena buat lah, sebab kerana itu perintah Allah. Begitu tak minum. Ini duduk dalam bayan memang nak tidur. Untuk supaya dapat tidur dalam bayan ni, malam ni tidur lewat. 3 pagi tidur, 2 pagi. Buat apa? Lepak dengan kawan. Jadi apa berlaku? Besoknya subuh pukul 8. Allah bangunkan syaitan. Sebab kita dalam pergi berlepak tu bukan buat baiknya, buat maksiat, cakap benda tak bagus. Kalau berdakwah, mungkin juga walaupun lewat, Allah bagi taufik untuk kita semayang. Ini buat benda berdosa. Gelap, tidur pukul 3 pagi. Agak-agak Allah bagi ke taufik tu. Kenapa kita tak diberi taufik untuk semayang subuh? Sebab dosa. Tidur dengan dosa. Sebelum tidur tak minta ampun pada Allah. Awak adalah berdosa. Sebelum tidur tak minta ampun, dan tidak minta ampun pada Allah. Dosa dia pada Allah, pada orang. Tidur, doa pun tak baca, niat doa pun tak ada, niat tidur pun tak ada. Niat tidur ni kerana perintah Allah, bukan boleh saya tidur ni sebab nak hilangkan mengantuk. Tak boleh. Itu kita salah guna asbab. Asbab ni kena digunakan, tapi kerana perintah Allah dan untuk suka Allah. Kita tidur kerana perintah Allah untuk sekarang. Kalau kita tidur dalam bayan, boleh kita niat saya tidur ni kerana perintah Allah untuk suka Allah. Boleh. Niat tu tak betul. Mana boleh niat benda jahat? Saya mencuri ni kerana perintah Allah. Itu bukan perintah Allah. Macam mana kau nak buat kerana perintah Allah? Saya tak makan ni, saya lapar, saya tak makan ni kerana perintah Allah. Bolehlah waktu bulan puasa, tapi bukan bulan puasa tak boleh kena makan. Sebab bila langgar perintah Allah tu yang dapat gastrik, luka perut. Dah perangai macam itu. Bukan sehari dua macam tu. Lapar-lapar pun biar je. Lepas tu risau pula, isap rokok pula. Mana tak gastrik. Orang isap rokok ni, bila dia isap je, dia punya gastrik tu pun keluar. Gastric juice, hydrochloric acid dekat perut kosong. Dia lapar, dia nak makan, dia keluar gastrik. Sebab dia ingat ada makanan, tak ada. Lepas tu dia makanlah daging perut. Lama lendir yang selaput perut tu pun jadi tak ada. Gland yang produce lendir tu pun tak boleh keluar. Dah terbuka, masuk asid tu, very strong, hydrochloric acid. Zop, luka. Lepas tu bila lapar ni sakit, bila makan okey. Ada. Jadi
kerana tak taat perintah Allah lah. Macam Rashidi, dia dapat gastrik. Sebab dia, sebab saya ni. Tak, sebab dia sebenar dia tak taat perintah Allah dalam semua perkara lah, bukan makan aja. Dia tak sedar atau dia tak taat lah. Sebab itu dia dapat gastrik. Gastrik ni satu penyakit sangat common lah. Banyak orang kerana kerja dunia sibuk, dia lupa makan. Dia lapar, dia tak mau makan, dia nak kerja, nak habiskan kerja, biar miss makan asal kerja jadi. Jadi dia tak berhenti, dia tak taat perintah Allah. Yang biasanya makan sebab nak hilang lapar, itu kan salah juga. Tak dapat pahala lah makan tu. Sebab makan nak hilangkan lapar. Makan kerana perintah Allah. Bila lapar datang perintah untuk makan. Bila letih malam perintah untuk tidur. Tapi duduk dalam bayan tak ada perintah untuk tidur. Kita boleh niat saya duduk bayan tidur kerana perintah Allah. Tak ada diterima. Ya. Jadi Hanzalah ditipu oleh syaitan. So malam-malam tak tidur. Lepas tu ditipu oleh syaitan lagi, kau boleh tidur dalam bayan. Ini tak apa. Kau dah faham semua tu. Jadi itulah akibatnya, walaupun lama duduk dengar, tak faham-faham. Nah, bila tak faham, tentulah tak amal apa yang dicakap kan. Lepas tu bahagian apa Misal tanya, tak tahu. Kau apa Misal tanya, apa Misal cakap, tak tahu. Dah. Tahu pun tidak, takkan boleh amal pula kan. Dulu Sufyan dia subuh tak semayang, kat masjid. Dia lewat bangun. Kenapa Allah bangun dia lewat? Sebab dia banyak dosa, banyak maksiat. Orang banyak maksiat ni tak ada taufik nak buat amal baik. Tak ada taufik nak tahajud. Tak ada taufik nak nangis. Tak ada taufik nak doa. Tak ada taufik nak sembahyang subuh. Taufik nak buat amal baik ni kena orang baik, kena buat amal baik. Dia buat pintu buka baik. Amal buruk buka pintu lagi buruk. Jadi asbab tak dapat sembahyang subuh Sufyan dulu sebab dia bernoda dengan dosa. Tapi dia tak sedar dia berdosa. Syaitan bagi tahu dia, kau bagus buat dakwah kan. Jadi dia selalu bangun subuh lewat. Pukul berapa dia bangun? Pukul 7. Jadi duduk bayan subuh tak ada. Dia datang bila kita nak gas. Kita nak pergi gas jauh lah, pukul 7.30 baru dia datang. Kadang-kadang tak datang juga. Lepas tu saya tanya, Sufyan gas tak? Gas. Macam mana? Dia telefon. Kat mana kita? Dia pun pergi naik motor dia. Orang pergi gas 7.30, dia 7.45, 8 dia datang lah. Dia ikut orang tu gas. Bila orang tu balik, dia pun balik. Gas dia berapa? 5 minit, 10 minit. Itulah gas Sufyan sejak sekian lama. Jadi agak-agak boleh ke dia tu diberi faham oleh Allah? Agak-agak boleh? Boleh ya Aziz? Tak boleh lah. Akhirnya dia jadi orang yang nampak buat usaha dakwah tapi tak faham. Yang nampak dengar Dr. Naswar, dia kata kau duduk sana Sufyan, dengar ayo. Dengar. Tapi dia tak dengar. Tentulah tak faham. Bila tak faham, tentulah susah. Orang faham pun kadang tak ada taufik nak buat. Bila dosa, bila banyak dosa, kita tahu tapi tak boleh buat. Tahu ya, tapi tak boleh buat. Sebab tak ada taufik. Macam masa Azri jadi orang engkar, tinggalkan duduk kat balik. Lama-lama dia tengok Quran, dia tahu dulu dia selalu baca Quran. Dia tengok dia tak boleh ambil Quran. Quran tu tak boleh ambil. Macam Rashidi tak boleh baca Quran. Kerana Allah tak bagi taufik dia baca kitab dia. Masya Allah, malang. Bukan nak bagi faham, baca pun tak ada. Baca Arab pun tak ada, baca terjemah pun tak ada, nak tafsir pun tak dapat. Jadi tuan-tuan yang boleh, jangan kita ikut nafsu.
nafsu ni selalu buat benda buruk tu disangka baik. Benda buruk ni kita ingat baik dan terus buat. Kita tak tahu kita ni sebenarnya dengar nasihat kawan kita. Siapa kawan kita? Syaitan. Macam Sufyan tu, syaitan dia ada, kuat dia menasihat dia. Kau tak apa, lambat datang gas yang penting. Lain tak penting, gas tu penting. Dengar bayan amisat tu tak penting. Kita gas je, kata syaitan. Lepas tu kemudian nanti gas tu tak penting. Yang penting ada bersama, dikenal oleh orang bersama amisat, Dr. Naswa. Itu je. Dikenal oleh orang dakwah, tapi biar masuk neraka nanti. Tapi syaitan tak cakap kau masuk syurga, syaitan. Sebab itu masa akhirat nanti orang tu akan marah syaitan. Dia kata kau punya pasal lah aku masuk neraka sekarang. Kata syaitan, apa pasal aku punya pasal pula? Ketika aku bersama kau dah sesat dah. Aku tak ada buat kau sesat lagi. Kau memang dah sesat dah. Jadi sekarang ni kata Allah, kamu dua-dua bersalah dan dua-dua masuk neraka. Bukan manusia, orang tu aja, syaitan pun sekali. Dua-dua masuk neraka, syaitan dia. Jadi syaitan ni sebanyak orang lah Allah buat. Nah, jinnya. Jadi jin Sufyan, syaitan tu sentiasa memerhati Sufyan ni. Dia ikut perintah Allah saja. Kalau dia ikut, dia akan tunjukkan perintah tu benda buruk. Yang baik dia nampak buruk, yang buruk dia nampak baik. Jadi itulah. Jadi betapa kalau semakin kita syirik kepada Allah, semakinlah Allah buat syaitan kuat berkuasa. Sebab itu ubat kepada nak halau syaitan ni, kita kena buat diri kita bersih daripada segala syirik. Kata Allah, bagi mereka yang mempersekutukan aku dengan yang lain, aku bagi pada mereka itu syaitan yang menasihat dia. Sebab itu orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia ada syaitan yang tapi lemah atau sakit atau tak ada kuasa langsung atau mati. Jadi bila kita syaitan tak ada kacau kita, lemah sakit, jadi dalam sembahyang dapatlah khusyuk. Nak dapat syaitan Allah buat lemah tu bukan iman sikitnya, iman tinggi. Sebab itu kamu semua tak dapat khusyuk sembahyang. Antara bukti kamu semua syirik dan dikuasai oleh syaitan, pertama syaitan dan ialah sembahyang kamu tak khusyuk. Okey guys.